teknologi tradisional dalam wayang kulit di Malaysia. Selamat menonton! Wayang kulit merupakan satu pergerakan gambar-gambar boneka dalam persembahan yang dimanipulasikan oleh seorang dalang dengan dibantu oleh kumpulan muzik yang berasaskan kepada ciri-ciri khusus yang telah ditetapkan. Wayang kulit juga terbahagi kepada 4 jenis, iaitu wayang gedek, wayang purwa, wayang Melayu, wayang kulit Kelantan ataupun siam. Tujuan wayang kulit Kelantan dipilih kerana sejarah merekodkan wayang kulit pertama kali yang dimainkan di Istana Raja Melayu Kelantan sekitar 2000 tahun dahulu. Teknologi tradisional yang digunakan dalam persembahan wayang kulit. Dalam persembahan wayang kulit ini juga terdapat teknologi tradisional yang digunakan, antaranya ialah panggung atau pentas wayang kulit. Panggung persembahan dalam persembahan wayang kulit Kelantan boleh dibahagikan kepada 2 aspek, iaitu panggung secara fizikal dan panggung secara simbolik. Talib 2008. Panggung ini dibina daripada bahan-bahan semula jadi seperti kayu, buluh, batang pinang dan batang nibong. Panggung ini dibina seperti pondok kecil yang berbumbung. Bagi bentuk panggung pula dikenali sebagai tigung-tigungan asu yang berbentuk seperti anjing duduk. Matsuki 1997. Sesebuah panggung wayang kulit yang lengkap mempunyai tutup tiang, atap, kelir, batang pisang, dinding buluh dan tangga dengan ketinggian panggung adalah 3 meter dari lantai ke bumbung di bahagian hadapan, 2 hingga 2.5 meter di bahagian belakang, serta setiap panggung mempunyai 4 tiang utama di setiap penjuru. Panggung atau pentas ini mempunyai 15 batang utama yang berfungsi sebagai penyambut atau penyokong panggung tersebut. Selain itu, sesebuah panggung ini juga mempunyai tutup tiang yang menjadi penyambung untuk tiang utama. Dalam panggung atau pentas wayang kulit ini juga mempunyai lantai panggung yang diperbuat daripada belahan batang pinang atau buluh. Ianya berfungsi untuk menjadi tempat duduk bagi tok dalang mempersembahkan wayang kulit. Cucur atap panggung wayang kulit ini menggunakan kasau jantan yang diperbuat daripada buluh. Turus dinding yang terdapat dalam panggung ini terletak di bahagian tepi dan belakang panggung tersebut. Ianya berfungsi untuk menjadi penyokong kepada dinding panggung itu. Seterusnya adalah kedudukan panggung wayang kulit ini adalah curam ke bahagian belakang. Dalam panggung atau pentas wayang kulit ini juga mempunyai dinding yang diperbuat daripada rumbia jerami yang dijalin dan diikat secara mendatar dengan tali bertam. Pintu panggung juga sangat penting dalam sesebuah panggung atau pentas itu. Hal ini kerana pintu ini dapat memudahkan pergerakan keluar dan masuk ahli kumpulan persembahan wayang kulit tersebut. Akhir sekali adalah pelengkap panggung ini merupakan binaan untuk tangga. Ianya diperbuat daripada 2 batang pinang, buluh, kayu dan belahan batang kelapa. Seterusnya adalah patung wayang kulit. Patung wayang kulit ini biasanya dibuat oleh dalang. Hal ini demikian kerana dalang yang ingin mempersembahkan patung wayang kulit itu perlu mempunyai kreativiti tersendiri dengan membuat watak-watak atau patung yang sesuai dengan persembahan dalam wayang kulit tersebut. Terdapat beberapa proses pembuatan yang ada dalam menghasilkan wayang kulit ini. Antaranya adalah kulit lembu akan dijemur dulu untuk dikeringkan. Kulit tersebut akan ditebuk menggunakan lingkaran kertas dan akhir sekali menggunakan buluh, tali dan warna untuk mencantikkan lagi wayang kulit tersebut.
Proses pertama iaitu kulit lembu akan dijemur terlebih dahulu bagi proses pengiringan. Sebelum itu, kulit lembu ini akan dibersihkan terlebih dahulu dengan direndam ke dalam air yang dicampurkan dengan garam dan beberapa bahan lain sebelum ianya dijemur. Setelah kering, bulu yang ada pada kulit ini akan dibuang dan ianya akan dikikis menggunakan kepingan kaca sehingga bersih. Proses seterusnya, kulit yang sudah dikeringkan dan dikikis itu akan ditebuk dengan menggunakan lingkaran kertas yang sudah dilakar. Ini untuk memudahkan dalang untuk menebuk kulit itu mengikut lakaran yang dibuat. Proses terakhir adalah menggunakan buluh, tali dan warna dalam proses pembuatan wayang kulit. Buluh ini adalah bertujuan untuk menjadi penyadang. Bagi tali pula berfungsi sebagai untuk menggerakkan patung pada gerakan yang diinginkan seperti mulut, tangan dan anggota-anggota lain. Manakala bagi warna pula akan diwarnakan mengikut status sosial patung wayang kulit tersebut. Seterusnya adalah alat muzik. Bagi penghasilan muzik ini diilhamkan dari sumber alam yang dipraktikkan dalam upacara adat yang penuh simbolik. Dalam pembentukan alat muzik ini telah dihasilkan daripada bahan-bahan semula jadi iaitu buluh, kayu, kulit binatang, rotan, tembaga dan besi. Antara alat muzik yang digunakan dalam persembahan wayang kulit adalah kedobok ibu dan anak, kepok ibu dan anak, gendang ibu dan anak, gong atau tetawak, canang, serunai, kesi. Cahayamu semakin redup, letihmu kian terasa, semangatmu semakin luntur. Matahari tak mampu lagi memberi kekuatan. Dirimu mulai menghitung detik-detikmu. Bulaiku, aku ke tetap duduk di sini memandai keindahanmu. Aku ke tetap duduk di sini mengenai keindahanmu. Bule, bulat dan kadang sabit bentukmu, diselimuti kilauan emas yang membisu. Dirimu tetap indah meskipun nampak jauh. Aku harus melihatnya. Bule, di sunyi saat malam terlelap, aku hanya ingin memandang dan menatapmu, menyandarkan semua beban yang aku miliki. Tersenyum dalam angan bersamamu, bulan menangis dalam peluk di kilaunya cahaya yang tak pernah redup. Hanya bersamamu bulan aku rasakan kenyamanan. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Awak tahu tak sekarang kita perlu patuhi SOP sebagai usaha membendung pandemik COVID-19? Saya tahu, ya betul tu. Pertama, kita perlu memakai pelitup muka ketika berada di tempat orang ramai. Kedua, amalkan penggunaan hand sanitizer untuk menghapus bakteria. Selain itu, penjarakan diri kita sebanyak 1 meter dengan orang lain dan jangan keluar rumah jika tiada keperluan penting. Buat sesiapa yang di rumah, lakukan aktiviti berfaedah serta jangan buang masa. Jaga pemakanan juga agar tubuh kita sehat dan kuat daripada dijangkiti sebarang penyakit. Saya sangat setuju. Banyak sudah jasa barisan hadapan negara yang tidak jemu dalam menghapuskan pandemik ini sehingga korbankan masa dan tenaga mereka. Kita patut bekerja sama dengan mereka dengan patuhi SOP serta mengamalkan penjagaan kesehatan diri supaya wabak ini terhenti. Jangan lupa juga banyakkan berdoa. Sama-samalah kita jaga kita. Permasalahan wayang kulit di Malaysia
kini diancam kepupusan. Hal ini kerana kekurangan dalang sejak tahun 1995 hanya 11 sahaja yang wujud. Cabaran ini kian dirasa apabila masyarakat berdepan globalisasi. Berikut merupakan cara mempromosikan wayang kulit. Sebagai contoh seperti festival wayang kulit antarabangsa yang dianjurkan di Dewan Tunku Chancellor, cerita Pak Dogo, dan pelapis pemain wayang kulit kanak-kanak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akil bin Marisbah. Pendapat saya mengenai wayang kulit ni. Wayang kulit ni merupakan salah satu teater yang menggunakan teknik bayang dan cahaya. Bagi saya juga, pendapat wayang kulit ini juga merupakan salah satu kesenian yang memainkan watak patung wayang kulit mengikut watak-watak yang terdapat pada ukiran pada wayang kulit. Watak tersebut dimainkan oleh individu tertentu seperti Tok Dalang. Selain itu juga, wayang kulit ini merupakan kesenian yang menggunakan logat bahasa Melayu, menggunakan pertuturan bahasa Melayu. Logat utama yang mereka gunakan ialah bahasa daripada negeri Kelantan. Di samping itu, keunikan daripada seni wayang kulit ni ialah dia bukan saja dimainkan di negara kita, tetapi dia juga dimainkan di negara seperti Thailand, Indonesia, dan masing-masing mempunyai kesenian tersendiri. Bagi pendapat saya juga, kesenian wayang kulit ini sebenarnya telah mengalami perubahan dari masa ke masa, dan setengah masyarakat juga berpendapat kesenian ini mula ditelan zaman. Tapi terdapat beberapa golongan masyarakat yang berusaha untuk meningkatkan kesenian wayang kulit ini dengan mengubah corak pada bahagian watak, seperti menggunakan superhero yang ada pada dalam filem seperti Marvel, sebagai contoh Superman, Batman dan sebagainya. Mereka mengubah watak ini untuk menarik minat golongan masyarakat, terutama golongan muda. Usaha ini juga merupakan salah satu inisiatif yang baik daripada masyarakat untuk meningkatkan kesenian wayang kulit ini dan dikira sebagai kesenian Melayu yang unggul. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Sina. Saya sebagai pelajar ijazah sarjana muda pengajar warisan, ada pendapat saya, wayang kulit Kelantan ini adalah satu bentuk teater tradisional yang menarik kerana ianya adalah wayang yang boleh dikatakan televisyen pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu tiada televisyen seperti zaman sekarang, tapi pada zaman dahulu juga mempunyai hiburan yang sama seperti televisyen, tapi dimainkan di layar kain, dan di balik layar kain itu terdapat patung-patung yang membentuk bayang-bayang hasil daripada pencahayaan, dan bentuk cahaya tersebut dimainkan dan ia seperti TV, dan ia merupakan satu keunikan bagi saya sebagai seorang pelajar warisan, kerana orang terdahulu juga mempunyai kreativiti untuk menghiburkan diri sendiri dan masyarakat. Jadi bagi saya, generasi muda haruslah meneruskan warisan ini, haruslah memelihara dengan baik sekali agar kelangsungan warisan ini dapat diteruskan supaya generasi muda dan generasi seterusnya dapat melihat warisan pada masa dahulu serta tidak lapuk di zaman. Hal ini kerana wayang kulit ini merupakan satu lambang budaya masyarakat Malaysia serta juga Saya Syahmira. Wayang kulit merupakan identiti negara kita sejak dahulu lagi. Assalamualaikum, nama saya Puteri Nur Nabilah binti Mazlan, bernombor matrik C17A0309. Pendapat saya tentang warisan wayang kulit ini ialah, warisan wayang kulit ini merupakan salah satu warisan kebanggaan di negeri Cik Siti Wang Kembang atau lebih dikenali sebagai negeri Kelantan. Warisan wayang kulit ini perlulah dipelihara dan dijaga dengan sebaik mungkin agar ia tidak ditelan oleh arus pemodenan zaman yang sekarang. Seperti yang kita tahu, dengan pemodenan zaman yang sekarang ini telah menyebabkan warisan wayang kulit ini dilupakan, dan dengan memartabatkan warisan ini dapat mengangkat dan mengekalkan sesuatu warisan itu pada masa sekarang dan hingga ke masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Nazirah binti Manaim, bernombor matrik C17A0331. Marilah kita bersama-sama memelihara dan melindungi
Seni persembahan wayang kulit yang merupakan seni yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita agar generasi muda akan datang dapat mengenali seni persembahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazatun Nazira binti Muhammad Zaidi, bernombor matrik C17A0151. Pada pandangan saya, wayang kulit ini merupakan satu seni persembahan yang sangat unik. Sama juga seperti seni persembahan tradisional yang lain, iaitu ia memiliki nilai tradisional, nilai-nilainya yang tersendiri yang perlu dipelihara dan perlu diwarisi oleh generasi seterusnya. Oleh itu, kelangsungannya akan lebih terjamin dan terpelihara dan dapat ditatapi oleh generasi seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatun Nur binti Zulkifli, bernombor matrik C17A0059. Pada pendapat saya mengenai wayang kulit. Okey, wayang kulit ni merupakan satu persembahan yang mempunyai nilai warisan yang sangat unik yang perlu untuk kita pertahankan dan kekalkan untuk tatapan generasi akan datang. Dan dengan adanya kajian serta penyelidikan seperti mana yang dilakukan oleh kumpulan saya, ianya sedikit sebanyak dapat mengekalkan identiti wayang kulit itu sendiri. Pada masa yang sama juga, nilai warisan yang ada pada wayang kulit ni juga dapat kita sebagai generasi kini dapat kenal dan mempelajari dengan lebih mendalam lagi mengenai mengenai wayang kulit, mengenai apa yang digunakan seperti percayaan dia, pentas, kaedah dan sebagainya. Kita dapat belajar dengan lebih mendalam. Itulah pada pendapat saya. Hai, saya Zurira. Pada pendapat saya, teater persembahan wayang kulit ini masih mempunyai ruang untuk pembaharuan bagi menarik minat lebih ramai anak muda untuk berkecimpung dalam seni tradisional ini. Wayang kulit tidak akan pupus, tetapi berkemungkinan pada masa akan datang tiada lagi anak muda bangsa Melayu yang berminat dengan seni tradisional ini. Kesimpulannya, wayang kulit sebagai teater tradisional adalah pancaran hati dan perasaan masyarakat Melayu tradisional. Ia bukan semata-mata sebagai alat hiburan, tetapi yang lebih penting adalah gambaran sikap, nilai, norma budi hati dan konsep hidup serta kepercayaan pemikiran masyarakat pada waktu. Walaupun pandangan masyarakat Melayu telah berubah kini dalam sistem kepercayaan dan nilai budayanya, namun pengaruh dan keyakinan mereka masih lagi menular dalam bentuk yang lain pula, iaitu berubah kepada nilai-nilai individualistik akibat pengaruh budaya. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana menonton video dokumentari ini.